Hai, hai, berjumpa lagi dalam channel Ticerita. Kali ini Ticerita akan membincangkan tentang topik 10.9, yaitu pemulihan kecederaan sukan, yang merupakan bab terakhir dalam bab 10 sukatan pelajaran semester 3 STPM 966 Palang 3. Okey, dalam topik ini kita akan mengetahui ataupun ingin mencapai beberapa objektif. Objektif yang pertama iaitu kita akan mentakrifkan apa itu pemulihan kecederaan sukan. Yang kedua ialah kita senaraikan objektif ataupun tujuan pemulihan kecederaan sukan. Dan yang ketiga, kita akan mengenal pasti apakah kriteria atlet yang boleh kembali beraksi dalam latihan ataupun pertandingan selepas pemulihan kecederaan sukan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pemulihan kecederaan sukan? Mungkin ramai pelajar yang pernah mendengar istilah rehabilitasi ataupun pemulihan dan seringkali dikaitkan dengan ahli fisioterapi. Okey, pemulihan kecederaan sukan ini adalah merupakan satu proses yang sistematik yang mana memperbaiki anggota ataupun bahagian badan yang mengalami kecederaan untuk pulih ataupun kembali kepada keadaan asal dalam masa yang lebih singkat. So, itu ialah rehabilitasi ataupun pemulihan kecederaan sukan. Ada beberapa objektif kenapa pemulihan kecederaan sukan ini amat penting kepada atlet ataupun ahli sukan yang cedera, iaitu kita perlu tahu bahawa objektif utama pemulihan kecederaan sukan ini adalah untuk membolehkan atlet itu mengalami ataupun melalui proses yang lebih singkat untuk kembali semula ke arena pertandingan ataupun sesi latihan. Okey, untuk rehabilitasi dia ada 3 prinsip utama yang perlu diaplikasi oleh ahli ataupun fisioterapis, iaitu yang pertama kita sebut sebagai kesegeraan, yang kedua ialah pemulihan awal dan yang ketiga ialah progresif. Apa maksud kesegeraan? Maksudnya apabila atlet itu cedera, perlu diambil tindakan segera, terutama sekali memberikan rawatan bantu mula supaya keadaan yang cedera tadi tidak mengalami keadaan yang lebih teruk. And then yang kedua ialah pemulihan awal. Maksudnya atlet ini tidak melengah-lengahkan waktu setelah ia mengetahui bahawa dia sudah cedera. Dia tidak boleh kata nantilah bulan depan saya mau buat proses rawatan, nantilah tunggu sekejap lagi. Tidak boleh, dia mesti buat pemulihan lebih awal. And then yang ketiga mesti dilakukan secara progresif. Maksudnya ialah dia ada fasa-fasa pemulihan, so dia perlu dilakukan secara beransur maju. Okey, rehabilitasi ini akan diberikan kepada atlet ataupun ahli sukan yang cedera dengan tujuan untuk memulihkan ataupun mengembalikan fungsi anggota yang cedera tadi ke tahap yang tahap normal sebelum dia mengalami kecederaan dalam masa yang singkat. Itu yang paling penting. Bila dia melalui proses pemulihan kecederaan sukan, proses ataupun masa yang diambil untuk pulih itu lebih singkat berbanding daripada dia dibiar begitu sahaja. And then antara tujuan lain pemulihan kecederaan ini adalah yang pertama
membolehkan keadaan atau anggota tadi kembali ke tahap asal, itu yang kita sudah sebut tadi. Dan yang kedua, masa itu lebih singkat, juga kita sudah sebut tadi. Yang ketiga, pemulihan kecederaan sukan ini dilaksanakan supaya atlet tadi akan mengalami rasa sakit yang tidak begitu teruk, ataupun keradangan ataupun bengkak pada anggota yang telah cedera tadi dapat dikurangkan. Dan juga pemulihan kecederaan ini untuk mengembalikan julat pergerakan anggota yang cedera. Contohnya kalau dia cedera pada bahagian bahu, maka julat pergerakan atau range of motion bahagian bahu yang cedera tadi akan kembali kepada yang normal. Dia boleh buat circumduksi, dia boleh buat hyperextensi, fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, pergerakannya lebih pelbagai. And then ia akan membantu atlet itu untuk mengembalikan keyakinan terhadap kecederaan yang dia alami tadi, ataupun mengatasi trauma akibat kecederaan tadi, mengelakkan kecederaan itu lebih teruk ataupun melarat, dan juga untuk mengembalikan tahap kecerdasan asal atlet tadi. Itu ialah antara tujuan dalam pemulihan kecederaan sukan. Okey, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tempo ataupun masa untuk pemulihan kecederaan tersebut? Okey, ada 8 faktor yang kita fikirkan merupakan faktor yang mempengaruhi tempo pemulihan atlet itu lama ataupun cepat, yaitu yang pertama ialah jenis kecederaan. Sebelum ini kita telah belajar tentang kecederaan kronik dan kecederaan akut. Biasanya kalau kecederaan akut, fasa pemulihannya lebih cepat berbanding dengan kecederaan yang kronik. Yang kedua, jenis kecederaan juga merujuk kepada bahagian ataupun anggota badan yang cedera. Kalau bahagian sendi ataupun tulang, fasa pemulihannya akan lebih lama berbanding dengan tisu lembut yang lain seperti koyakan otot dan sebagainya. Dan ia juga dipengaruhi oleh tahap kecederaan. Ini faktor yang kedua, yaitu tahap kecederaan. Contohnya otot. Kalau ototnya terkoyak ataupun ligamen yang rupture, contohnya Achilles tendon Achilles, kalau terputus mungkin proses pemulihan dia lebih lama. And then kalau hanya setakat kontusi atau lebam, fasa pemulihannya lebih cepat atau lebih singkat. Kalau kecederaan yang lebih serius, maknanya fasa untuk pemulihan lebih lama. Faktor yang ketiga ialah umur atlet. Biasanya atlet yang sudah berumur, fasa pemulihan akan mengambil masa yang lebih lama berbanding dengan atlet yang masih muda, kerana sel-sel masih aktif, pembinaan sel-sel masih aktif. And then faktor yang keempat ialah jenis rawatan yang diterima. Contohnya ialah kalau rawatan yang diberikan itu betul ataupun sesuai, maka kecederaan itu akan lebih cepat pulih. Dan ditambah dengan penggunaan modaliti. Contohnya kalau dia patah tulang, dia menggunakan alat bantu seperti menyokong supaya mengurangkan pergerakan pada bahagian anggota yang cedera. And then faktor yang kelima ialah status kesihatan atlet tersebut. Maksudnya kalau atlet itu tahap kesehatannya optimal, proses pemulihan daripada kecederaan akan lebih singkat berbanding dengan atlet yang mempunyai kecederaan atau status kesehatannya kronik. Fasa pemulihan akan lebih lama. Yang keenam ialah kesediaan psikologikal. Maksudnya ialah
atlet ini bersedia untuk menerima rawatan dan juga dia disiplin mematuhi arahan ataupun nasihat daripada fisioterapi atau ahli fisioterapi ataupun dokter sukan atau juru latihnya, maka proses itu akan lebih cepat. Faktor yang ketujuh ialah kecederaan sendi. Contohnya, kalau yang melibatkan kecederaan sendi, contoh dislokasi, contohnya dia punya proses pemulihan itu akan lebih lama berbanding dengan kawasan organ yang tisu lembut yang biasa. Juga kalau kecederaan pada kepala ataupun pada bahagian muka ataupun pada bahagian kelamin, itu juga akan mengambil masa yang lebih lama untuk pulih. Dan yang terakhir sekali ialah pengambilan diet atlet tersebut. Biasanya pengambilan nutrien protein itu sangat penting dalam fasa pemulihan kecederaan karena ini membolehkan atlet itu mengaktifkan pembinaan sel-sel yang baru atau tisu yang baru untuk membaiki atau remodeling anggota yang cedera. Oke. Kita akan sambung dengan personel-personel yang terlibat dalam proses pemulihan kecederaan sukan ini. Antara personel yang terlibat adalah seperti dokter sukan, ahli fisioterapi, juru latih, guru jika atlet ini adalah seorang pelajar, ataupun ibu bapa atlet itu sendiri, dan juga rakan atlet itu yang akan memberikan dia sokongan secara moral ataupun memberikan motivasi kepada rakan tersebut. Okey. Dua personel yang sangat berkait rapat dengan atlet yang mengalami kecederaan dalam fasa pemulihan kecederaan tadi adalah juru latih dan ahli fisioterapi. Kalau juru latih, peranan utama sebagai seorang juru latih ialah dia akan menggalakkan dan juga memantau atlet yang cedera tadi supaya dia mematuhi program rehabilitasi atau program pemulihan yang telah disediakan oleh ahli fisioterapi supaya dan juga juru latih ini memastikan apa kaedah latihan yang sesuai kepada atlet yang cedera supaya dapat mengekalkan tahap kecerdasan atlet tersebut sekurang-kurangnya dalam 60%. And then juru latih juga dia tidak membenarkan atlet ini untuk menyertai sebarang aktiviti ataupun program atau pertandingan sehinggalah dia pulih sepenuhnya. Dan juga seorang ahli fisioterapi, dia mempunyai peranan yang amat penting dalam proses pemulihan atlet tersebut. Yaitu yang pertama, sebagai seorang ahli fisioterapi, dia akan merancang program rehabilitasi atau program pemulihan kepada atlet secara individu sebab dia akan bergantung kepada apa jenis kecederaan yang atlet alami tersebut. And then yang kedua ialah ahli fisioterapi ini dia akan memastikan atlet ini kekal cergas sepanjang masa ataupun sepanjang proses rehabilitasi tadi dan memantau perkembangan atlet ini sehingga ahli fisioterapi ini akan memastikan bahawa atlet ini boleh kembali semula berlatih ataupun menyertai pertandingan. Ahli fisioterapi lah yang paling penting kerana apa program yang dilaksanakan atau diberikan kepada individu atau atlet yang cedera tadi ini, dia akan mempercepatkan proses penyembuhan kecederaan yang dialami oleh atlet tersebut. Okey, apakah jenis rehabilitasi ataupun jenis pemulihan yang biasa digunakan kepada atlet yang mengalami kecederaan? So kita boleh masukkan dalam rawatan rehabilitasi fisioterapi yang terdiri daripada yang pertama elektroterapi. Elektroterapi ini adalah penggunaan alat elektronik yang mana
penggunaan alat elektronik ini haruslah sesuai ke atas otot ataupun ke atas sendi yang telah mengalami kecederaan. Contohnya seperti alatan yang ada, ultrasound, kita ada shockwave diatemi, kita ada laser therapy, kita ada interferential, di mana interferential ini digunakan secara berfasa mengikut pemeriksaan yang dijalankan oleh ahli fisioterapi. And then kita ada hydroterapi. Hydroterapi ini berasaskan air. Maknanya ahli fisioterapi dia akan menggunakan air sebagai salah satu medium untuk memulihkan kecederaan atlet, kerana dengan penggunaan air, daya apungan air itu akan mengurangkan hentakan kepada anggota yang cedera ataupun bahagian anggota yang mengalami kecederaan tadi. Okey, kita sebut sebagai hydroterapi. Dan yang ketiga ialah terapi haba ataupun heat terapi. Apa ini heat terapi? Heat terapi dia asasnya ialah haba yang panas. Haba yang panas ya. Dan biasanya untuk menggunakan heat terapi ini, pastikan atlet itu tidak mengalami luka, tiada luka terbuka. Maksudnya tiada luka terbuka. And then kepanasan atau darjah kepanasan suhu alat itu tidak terlalu tinggi, yang mana mungkin boleh menjadikan kulit atlet tadi akan terbakar ataupun sel-sel atau tisu terbakar. Dan juga kenapa heat therapy ini digunakan, karena salah satu tujuannya adalah untuk merileks ataupun merehat relaksasi otot, yang kedua untuk mengurangkan kesakitan, dan juga untuk meningkatkan peredaran darah. Tapi ingat, heat therapy tidak boleh dilakukan pada awal fasa kecederaan. Dia akan pada awal fasa kecederaan itu hanya rawatan ais yang digunakan ya. Okey. Jenis rehabilitasi yang keempat ialah kita sebut sebagai isokinetik. Isokinetik ini adalah merupakan latihan pemulihan kepada otot, iaitu penguncupan fiber otot atlet yang cedera tadi pada kelajuan yang tetap, ataupun otot ini mengatasi rintangan pada pace yang sama. Dan biasanya kita akan gunakan multi gym, yang mana kelajuan dia ataupun intensiti dia kita tetapkan pada kelajuan yang sama atau intensiti yang tidak terlalu tinggi. Okey, jenis rehabilitasi yang kelima yang biasa dilakukan juga ialah urutan sukan atau massage sukan. Urutan sukan ini adalah untuk otot-otot, sasarannya adalah pada otot-otot tertentu yang mana terlibat sangat dominan sepanjang atlet itu berlatih ataupun bertanding. Dan biasanya kaedah terapi manual seperti massage sukan ini dia akan meningkatkan mobilisasi sendi ataupun pergerakan sendi atlet tadi. Jika urutan itu urutan yang dikenakan itu adalah teknik yang tepat ataupun kaedah yang sesuai. Dan biasanya urutan dalam sukan ini pastikan tidak dilakukan semasa kecederaan akut, ataupun pada kecederaan patah, ataupun pada kecederaan luka terbuka, ataupun ketika atlet ini mengalami demam panas. Urutan tidak sesuai. Okey, ini adalah beberapa contoh, bukan beberapa lah, ada 2 contoh yang teacher Rita sediakan, yaitu ChiralCuff dan juga ultrasound yang biasa digunakan dalam
proses rehabilitasi untuk kecederaan atlet. Oke, seterusnya kita lihat apakah kriteria seseorang atlet itu boleh kembali untuk berlatih. Oke, yang pertama ialah atlet ini bebas daripada bengkak ataupun tiada bengkak pada bahagian yang mengalami kecederaan. Sebab bengkak adalah salah satu indikator bahawa bahagian yang cedera itu masih mengalami keradangan. Yang kedua, kriteria yang diambil kira ialah apabila atlet itu boleh melakukan pelbagai pergerakan pada julat yang normal. Sebelum dia cedera. Contohnya dia boleh buat sirkumdaksi pada dia punya sendi bahu, atau dia boleh buat abduksi, aduksi, hyperekstensi, fleksi, ekstensi. Dia boleh buat pelbagai kelajuan. Ataupun kalau dia mengalami kecederaan pada bahagian abdomen atau pinggang, dia sudah boleh membongkokkan ataupun julat pergerakannya kembali kepada yang normal. Dan paling penting juga, bila dia melakukan pergerakan ini, dia tidak mengalami kesakitan. Okey, kriteria yang keempat ialah atlet ini dia dapat melakukan pelbagai pergerakan tadi, dan juga kemahiran itu tanpa ada kekangan. Maksudnya, contohnya kalau dia seorang pemain bola sepak, dia boleh menendang bola tanpa ada rasa sakit di bahagian anggota yang telah cedera sebelum ini. Yang kelima, kriteria yang kelima ialah kecederaan sendi dan otot pulih, dan potensinya untuk berulang kecederaan itu sangat rendah. Jadi kita bolehlah, itu merupakan kriteria yang atlet ini dia boleh kembali ke arena pertandingan atau latihan. Dan yang terakhir sekali ialah tahap kecergasannya seperti kelajuan, daya tahan, dia punya kekuatan. Atlet ini dapat menunjukkan kemampuan dia yang asal, ataupun sekurang-kurangnya 90% dia sudah capai pada tahap dia yang sebelum dia cedera. So, itu ialah 6 kriteria yang kita perlu lihat sebelum kita membenarkan atlet ini kembali berlatih atau kembali ke arena pertandingan. Okey, kita lihat satu contoh soalan STPM yang berkaitan dengan topik ini, iaitu yang keluar pada tahun STPM tahun 2016, soalan yang ke-7 berkaitan dengan rehabilitasi, yaitu yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan pemulihan kecederaan sukan? Okey, untuk soalan ini anda perlu tahu bahawa kata tugas, kehendak soalan, dan juga panduan markah. Dia perlu ada 3. Kata tugas, and then kehendak soalan, dan juga panduan markah. Jadi kerana dia apakah sahaja, maka seorang calon ataupun pelajar dia hanya tulislah dia punya definisi ataupun maksud pemulihan kecederaan. Tidak perlu meleret-leret. And then yang kedua, nyatakan, kata tugasnya nyata. So you just list down 3 tujuan pemulihan kecederaan sukan. So kalau nyata, kita hanya nyatakan 1, 2, 3, nyatakan. And then yang ketiga ialah jelaskan. So kalau jelaskan ini, kita lihat dia punya panduan markah 10. Kalau panduan markah dia 10, itu bermakna dia perlu ada fakta dan dia perlu ada penjelasan. So dia perlu ada fakta yang pertama, penjelasan yang kedua. Supaya setiap fakta dan penjelasan dia akan dapat 2 markah. Dan pelajar perlu menjelaskan 5
faktor supaya boleh mendapat markah penuh 10. So, kita akan boleh tunjukkan kepada Anda bagaimana teknik untuk menjawab soalan ini. So, itu sahaja untuk kali ini. Saya harap pelajar boleh faham dan mengetahui apa yang dimaksudkan dengan kecederaan sukan, apa tujuan ataupun objektif pemulihan kecederaan sukan, dan apakah kriteria yang perlu diambil kira supaya atlet ini dibenarkan kembali semula untuk berlatih. Sejumpa lagi pada rancangan topik T Cerita yang seterusnya. Bye.